Salam sejahtera diucapkan kepada panel. Pada hari ini, kami akan membentangkan hasil projek kami yang bertajuk Pet Feeder untuk subjek DFT 6014 Integrated Project bagi sesi Disember 2020. Yang pertama, kami ingin menerangkan pengenalan atau introduction mengenai pet feeder. Nowadays, most of us have pets at home, but some people fail to pay attention to their pets because they are so busy that they cannot afford to feed them on time. Pet feeder project is proposed to serve food to the pets timely. Mengikut kajian, purata jumlah penduduk tempatan yang mempunyai haiwan peliharaan seperti kucing adalah sangat tinggi. Dengan kesibukan pada masa sekarang, user yang mempunyai haiwan peliharaan kadang-kadang tidak mempunyai masa untuk memberi makan haiwan peliharaan mereka. Oleh itu, projek pet feeder ini dicipta khas untuk memudahkan tugas user. Yang seterusnya adalah problem statement atau pernyataan masalah, iaitu terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah lack of time management atau kekurangan pengurusan masa. Most of people do not have time to feed their pets because they are too busy with work and they do not have time to taking care their pets like give them eat on time. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, zaman sekarang penuh dengan kesibukan pergi kerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. The second one is automatic pet feeder in the market are too expensive. Most of the automatic pet feeder in the market are unaffordable because they are sold at high price. Price of pet feeder on e-commerce platform has reached 300 ringgit to 500 ringgit and above. For example, at Shopee and Lazada. Jadi, dengan harga yang sedemikian, ramai yang tidak berminat untuk membeli pet feeder tersebut. Problem statement yang ketiga adalah waste of pet food. Most consumers give their pet food excessively atau secara berlebihan. Dengan adanya pet feeder yang kami cipta ini, masalah tersebut dapat diselesaikan sebab pet feeder yang kami reka akan mengeluarkan output iaitu makanan kucing tersebut mengikut skedul yang telah ditetapkan sahaja. Yang seterusnya adalah objektif. Objektif yang pertama ialah to develop an automatic pet feeder system using Arduino and DS3231 RTC module. Building an Arduino-based automatic pet feeder which can serve food to the pets timely. Second, time saving. Time can be saved by this automatic pet feeder. And the third one is to produce an affordable pet feeder. The price of pet feeder in the market quite a bit expensive. Save money without incurring a lot of cost. Maksudnya di sini, pet feeder yang kami hasilkan akan dipasarkan dengan harga yang berpatutan. That means user tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak. Yang seterusnya ialah scope. Scope terbahagi kepada 2, iaitu system scope dan user scope. Sistem scope ini merupakan bagaimana sistem tersebut bekerja. Bagi pet feeder ini, sebagai contoh, LCD are used to display the time and 4x4 metric keypad to set up the time for feeding the pets. Dan user scope pula suitable for user who have pets at home.
Seperti yang tertera dalam video, ini merupakan desain prototipe bagi pet feeder grup kami. Di bahagian kiri merupakan prototipe yang telah siap 50% dan di bahagian kanan pula merupakan prototipe yang 100% sudah siap. Ini merupakan advantage of the project. Yang pertama ialah reducing the involvement of the human workforce simply by using IoT methods. Yang kedua, comes at a highly competitive pricing. Yang ketiga, works with AC or DC adapter 12V to A which can last for a long time. Yang keempat, user-friendly project design and suitable for marketing. Dan yang terakhir ialah storing extra food in the additional reservoir or container, keeping it safe from pests as well as an uncontrolled appetite. Yang seterusnya pula ialah disadvantage of the project. Yang pertama, not suitable for those who have pets but always away from home for a long periods of time. No way to monitor which pet is eating which meal if multiple pets are sharing the feeding area and may usurp one another meals. Yang ketiga, dispensing action can be noisy and may be disruptive to sensitive pets, keeping them from feeding even when hungry. Yang keempat, feeder will not function if the power is lost, which can mean missed meals and disrupted feeding. Dan yang terakhir ialah difficult to install and program the electronic components. Ini merupakan security requirement bagi projek pet feeder kami. Yang pertama ialah all the electronic components are stored in a box to avoid exposure to water and heat which can cause damage to the components. Yang kedua, has a cover to protect the prototype from environmental threats that could cause damage to the prototype. Yang ketiga, the prototype should be placed in a dry and room temperature area because there are electronic components on the prototype. Dan yang keempat ialah only 400 grams of dry food can be loaded in a bottle. Ini merupakan komponen yang telah kami gunakan untuk menghasilkan pet feeder. Yang pertama Arduino, yang kedua LCD, yang ketiga breadboard, dan yang keempat keypad 4x4, yang seterusnya servo motor DS3231 RTC dan jumper wire. Seperti yang tertera dalam jadual, ini merupakan kos yang telah kami keluarkan untuk menghasilkan pet feeder. Yang pertama, Arduino dengan kuantiti 1 yang berjumlah Rp25. Yang seterusnya LCD dengan kuantiti 1 yang berharga Rp11.50. Breadboard kuantiti 1 yang berharga Rp25. Keypad 4x4 Matrix kuantiti 1 dengan harga Rp3.80. Servo motor kuantiti 1 dengan harga Rp22. DS3231 RTC modul kuantiti 1 dengan harga Rp5.90. Dan yang seterusnya jumper wire kuantiti 1 set dengan harga Rp10. Total semua komponen tersebut berjumlah Rp103.20. Ini merupakan pet feeder yang dipasarkan di Lazada dan Shopee, di mana terdapat perbezaan yang ketara dari segi harga dan ianya sangat mahal
jika dibandingkan dengan pet feeder yang kami hasilkan. Ini merupakan Gantt chart bagi projek pet feeder kami, di mana ianya menunjukkan proses dari awal sampai akhir projek ini dilaksanakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya di sini Muhammad Zulfadi Taufik bin Muzani akan membincangkan atau mempersembahkan produk kami iaitu pet feeder dan menunjukkan cara ianya berfungsi dan langkah-langkah penggunaannya. So, sebelum saya mulakan topik saya pada hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana rupa produk kami. So, di sini dari bahagian depan, dari bahagian kanan, kiri, dan belakang. So, jom kita mulakan persembahan hari ini. So, langkah pertama, kami menggunakan power adapter untuk onkan dia. So, lepas itu kita masukkan power ataupun kita masukkan masa yang kita mahu masukkan. So, saya ada tulis tagging di sini iaitu menggunakan 24 hours format. So, nampaknya data sudah masuk. So, seperti yang anda lihat, pukul 5.35, 20/5/2021. So, jom kita tunggu sampai pukul 5.35 dan ianya akan keluarkan atau berpusing. So, selepas kita set masa, selepas kita lihat, ianya akan berpusing 3 kali dan dia akan mengeluarkan bau makan. Kesimpulan atau conclusion bagi projek kami yaitu pet feeder. Yang pertama ialah this project brought together several components and idea to achieve a common goal that is design an automated pet feeder using Arduino Uno. Second, through this project, it helps to develop creativity in creating projects and modify existing projects to be more energy efficient with new fabrication methods. Third, this indicates that the projects have the potential to be extended to external agencies to expand its use. It is recommended that the promotion to be carried out for commercialization purpose.